Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua, episod 41, 42, 43, 44, dan 45 yang akan tayang minggu ini. You wait, I nak call Carl. Hey! Ah! Ah! Aku akan buat kau menderita sebab... Suasana di halaman banglo mewah itu bertukar menjadi satu pemandangan yang meruntun jiwa. Bunyi siren kereta polis dan ambulans bersilih ganti memecahkan kesunyian petang, namun segala bunyi itu tenggelam di sebalik jeritan pilu yang keluar daripada kerongkong Tiara. Di hadapan matanya, sekujur tubuh yang sudah tidak bernyawa di dalam beg jenazah hitam diusung perlahan-lahan oleh petugas paramedik. Itulah Bima, ibu kandung yang selama ini menjadi tunjang kekuatan hidupnya, kini pergi buat selama-lamanya dalam satu tragedi yang penuh misteri dan kekejaman. Tiara meraung bagai hilang kewarasan, rebah terduduk di atas lantai simen yang dingin sambil tangannya menggapai-gapai ke arah fan jenazah. Di sisinya Sofia segera melutut lalu memeluk erat tubuh adiknya yang menggigil hebat. Walaupun air mata Sofia mengalir deras membasahi pipinya, sinar matanya langsung tidak memancarkan kelemahan. Sebaliknya, hanya bara kemarahan yang semakin membara. Tidak jauh dari situ, Carl berdiri kaku dengan wajah yang tegang dan syarat dengan emosi. Dalam dakapannya, bayi kecil bernama Fadil dibalut kemas dengan kain putih. Kehadiran anak kandung Sofia yang baru kembali menjadi satu kontras yang amat menyayat hati di tengah-tengah suasana perkabungan dan sisa darah yang masih belum kering. Sambil menenangkan Tiara, Sofia mengukir satu tekad yang tidak akan pernah goyah. Demi maruah keluarga dan air mata mereka, dalang di sebalik kematian ibu mereka pasti akan menerima balasan. Ketika itu, hanya satu nama berlegar-legar di fikirannya sebagai suspek utama, yaitu Haris. Dendam Sofia tidak menunggu masa. Di sebuah bilik stor yang terpencil, gelap dan berbau hapak, Haris terduduk longlai di atas lantai simen dengan kedua-dua tangannya diikat kemas ke belakang kerusi. Mulutnya ditutup rapat dengan pita pelekat hitam, sehingga nafasnya tercungap-cungap menahan ketakutan apabila terdengar bunyi mangga pintu dibuka dari luar. Sofia melangkah masuk perlahan-lahan, namun penuh dengan aura yang menggerunkan. Wajah yang semalam dibasahi air mata kini berubah dingin seperti ais. Tanpa sebarang amaran, Sofia merentap kasar pita pelekat yang menutup mulut Haris, sehingga lelaki itu mengerang kesakitan. Belum sempat Haris menarik nafas untuk membela diri, tangan Sofia sudah mencengkam rahang dan lehernya dengan kuat. Dengan pandangan yang tajam menikam, Sofia mendesak Haris supaya mengaku bertanggung jawab atas kematian ibunya. Haris yang ketakutan hanya mampu menggeleng berkali-kali dengan mata terbeliak, bersungguh-sungguh menafikan segala tuduhan dan mendakwa dia langsung tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Namun penafian itu hanya menambahkan lagi kemarahan Sofia. Dia melepaskan cengkamannya sebelum menghadiahkan satu tendangan padu tepat ke rusuk Haris, sehingga lelaki itu tersungkur ke lantai. Amarah yang menguasai dirinya membuatkan Sofia hilang kawalan. Dia terus memijak dan menendang tubuh Haris bertalu-talu tanpa sedikit pun belas kasihan. Selepas melampiaskan kemarahannya, Sofia melangkah keluar ke ruang dapur dengan nafas yang turun naik. Di sudut dinding, Meor sudah sedia menunggu dengan wajah yang penuh kebimbangan. Sofia memandang lelaki itu dengan renungan kosong yang syarat dengan luka lama, mengenangkan kembali sejarah hitamnya ketika pernah meringkuk di dalam penjara. Dia berasa kecewa kerana setiap kali cuba membina kehidupan yang tenang, takdir seolah-olah sengaja mengheretnya kembali ke dalam lautan penderitaan. Di tempat lain, Sofia meluahkan segala syakwa sangkanya kepada Carl. Baginya, tiada sesiapa yang mempunyai motif sekuat Haris untuk menghancurkan kebahagiaannya. Carl mendengar dengan penuh simpati, namun sebagai seorang yang lebih rasional, dia cuba menenangkan Sofia dan memintanya memberi ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan kerana proses penyiasatan masih sedang berlangsung. Tidak lama kemudian, bukti-bukti awal mula menguatkan sangkaan Sofia apabila pihak polis berjaya memberkas Haris. Di koridor balai polis yang suram, Haris yang bergari di kedua-dua tangannya diiring keluar oleh beberapa orang anggota polis. Di hujung koridor, Sofia dan Tiara berdiri teguh memerhatikan setiap langkah lelaki itu dengan pandangan yang penuh kebencian.
Di satu sudut yang lain, Yasmin yang bertudung kemas sedang menunggu Sofia di kawasan tangga pejabat dengan hati yang dipenuhi rasa dengki. Pada pandangannya, Sofia ialah punca kepada segala kegagalan hidupnya. Dia percaya Sofia telah merampas semua kebahagiaan yang sepatutnya menjadi miliknya, terutama perhatian dan kasih sayang Muzaffar suatu ketika dahulu serta Carl. Pertemuan di tangga itu segera bertukar menjadi pertengkaran yang tegang apabila Yasmin mula menuduh Sofia sebagai seorang perampas yang tidak tahu malu. Pertelingkahan itu berlanjutan sehingga mereka memasuki ruang pejabat. Sofia yang masih tertekan akibat kematian ibunya akhirnya hilang sabar apabila Yasmin terus-menerus berlagak seperti mangsa. Bagi Sofia, Yasmin hanyalah seorang parasit yang tidak pernah berhenti merosakkan keharmonian rumah tangganya. Berang kerana kata-katanya tidak diendahkan, Yasmin segera mengeluarkan telefon bimbit dari dalam beg tangannya untuk menghubungi Carl dan mengadu. Namun tindakan itu menjadi satu kesilapan besar. Sebelum sempat nombor Carl didial, Sofia pantas menepis telefon tersebut sehingga tercampak dan terhempas ke lantai. Suasana menjadi sunyi seketika. Tanpa teragak-agak, Sofia mengangkat kaki yang berkasut tumit tinggi, lalu memijak skrin telefon Yasmin sekuat hati, sehingga kedengaran bunyi kaca pecah berderai. Yasmin terpaku melihat teleponnya yang musnah, sebelum mendongak memandang Sofia dengan mata yang merah menahan tangis, dan dendam yang semakin membara. Dalam hatinya dia bersumpah akan membalas penghinaan itu. Sumpah Yasmin akhirnya diterjemahkan melalui tindakan yang jauh lebih berani. Pada suatu malam yang sunyi, ketika rumah Sofia lengang tanpa sebarang petanda, beberapa orang lelaki bertopeng hitam muncul secara tiba-tiba. Sofia cuba melarikan diri, namun tubuhnya yang kecil mudah dipaut kasar dari belakang. Sekeping kain yang dibasahi ubat pelali ditekap kuat pada mulut dan hidungnya. Sofia meronta-ronta dengan sisa tenaga yang masih ada, tetapi pandangannya semakin kabur. Dalam beberapa saat sahaja, seluruh dunianya bertukar gelap. Beberapa ketika kemudian, bunyi mesin pemantau degupan jantung memecahkan kesunyian sebuah bilik ward hospital eksklusif. Sofia terbaring kaku di atas katil dengan pakaian pesakit berwarna hijau, lengkap dengan tiub oksigen yang menyalurkan udara ke hidungnya. Dia masih belum sedarkan diri, menanggung trauma akibat penculikan dan tekanan emosi yang bertimpa-timpa. Pintu bilik ward itu tiba-tiba terbuka perlahan dari luar. Bunyi derapan kasut tumit tinggi bergema memenuhi ruang yang sunyi. Seorang wanita melangkah masuk dengan penuh gaya, keyakinan dan aura yang sangat dominan. Wanita itu mengenakan sut sutra berwarna merah hati yang menyerlah. Di tangannya tergenggam sejambak bunga mawar merah, segar yang kelihatan indah, namun seolah-olah menyimpan 1000 rahasia. Dia berhenti tepat di hujung katil, lalu merenung wajah Sofia yang pucat dan sedang bertarung antara hidup dan mati. Perlahan-lahan, wanita itu menurunkan cermin mata hitamnya, menampakkan sepasang mata yang dipenuhi kepuasan misteri, diiringi senyuman sinis yang menggerunkan. Wanita itu ialah Harlina. Setelah sekian lama lenyap daripada kehidupan mereka akibat dipenjarakan, kini dia akhirnya bebas dan kembali ke dunia luar. Kepulangan Harlina yang penuh misteri itu pasti akan menggegarkan seluruh permainan dendam yang sedang berlangsung, menandakan bahwa penderitaan sebenar Sofia baru sahaja bermula.